boleh accept. So again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Puan Juleza, thank you Puan Zalina, thank you Puan Nobi, Puan Fatimawati, Cik D. You guys dalam program CEO Coaching. So sesi ni starting from now, starting from today, D please remind me mana-mana program coaching ataupun mentoring kita akan recordkan supaya kita dapat tengok balik pada masa akan datang. Okay, D? Alright, so dia ada appoint as a co-host, so apa-apa tugasan, chat ke apa pun nanti you boleh baca balik lah. Okay, so kat sini kita nak cerita tentang apa tajuk kita pada hari ni? Siapa ingat? Tajuk kita hari ni adalah pada bulan Ogos minggu kedua kita nak cerita tentang networking, specifically kepada half pregnant. Nah, alright. Spesifik kepada half pregnant untuk tunjukkan credibility kita. Okay, so kat sini I nak you faham tajuk kita adalah sebenarnya credibility. Tu bahasa mudah dia lah, takut benda jargon nak cakap kan. Bahasa mudahnya adalah credibility. Credibility ni I believe tadi pada setengah jam pertama kita dah share macam mana marketing. I share experience, live experience tentang apa yang terjadi pada marketing company I. Dan please alert untuk belajar dari progresif. I do expect perkara ini akan berlaku. So I tak berapa marah. Stress normal, tense normal. Cuma kita kena kawal. Okay. So marketing, one of it adalah show credibility. Marketing adalah untuk tunjukkan anda. Alright, tunjukkan anda kepada public. Kita namakan dia, you perlu mencari publicity. Alright. Bila you nak cari publicity atau mencari visibility, alright, tujuannya adalah untuk grab attention. Alright. Grab attention. Okay. Bila you nak, you nak grab attraction. Maafkan saya, grab attraction. You nak tarik perhatian. Alright. So kat sini jelas Okay. So bila you dah tahu benda ni, credibility ni untuk dapatkan attention. Okay, attraction dan attention. Selepas you dapatkan attraction macam ni. Attraction ni, ni something yang I baru belajar juga. Ramai orang dia buat marketing nak attract manusia pandang dia. Nak tarik perhatian manusia pandang dia. Tetapi dia buat technical marketing. Marketing dia something yang practical, bukan logical. Logical ni you ikut SOP, you ikut buku, you ikut guru. Tak salah. Tapi kalau tak fit dengan industri you better don't. Tak practical kepada target you better don't. Kalau dia ikut guru, saya ambil contoh saya tak salahkan guru tetapi saya salahkan pemahaman yang berbeza. Contoh, ikut Najib As-Sadok. Najib As-Sadok ajar macam ni. Najib As-Sadok ajar untuk cari pelanggan, tapi you ajar untuk cari pekerja, dia salah. Right? Different perspective. Teknik sama, tetapi pitching berbeza, visual berbeza, emotion berbeza. Right? So perspektif tu yang you kena faham. Something yang practical. Teknik tak sama, teknik tak salah. Teknik sama. Tapi apa yang dia target? So first of all you nak tarik attraction. Alright? Bila you nak tarik attraction, you tak perlu buat perkara yang betul. Alright? Tolong tulis ayat ni. Bila nak buat marketing, tak perlu buat perkara yang betul. Buat perkara yang menarik. Barulah you dapat tarik perhatian. Alright? Kalau you nak buat marketing, buat perkara yang menarik. Jangan buat perkara yang betul. Betul teknik tu, tapi tak menarik pekerja. Betul teknik tu tapi tak menarik pelanggan. Contohnya, okay. You nak cari pekerja, nak cari ejen. Puan Zalina nak cari ejen. So bila you nak cari ejen, okay, you kena tahu ejen ni macam mana. Siapa ejen mereka? Tadi kita dah cerita tentang targeted audience. So bila you tahu tentang ejen yang you nak cari, alright, you kena tahu pertama, apa mereka punya pain point. Alright. Kedua, apa mereka punya interest. Okay, minat mereka.
So I ajar dua benda ni je. Okay, silakan Di. So kalau you tahu dua benda ni, okay, just fokus pada dua ni untuk tarik perhatian, buatkan jadi menarik. Alright, macam saya cakap tadi, kereta BMW warna apa yang you nak sebelum umur 23? Sebab you tahu minat dia mungkin tak ada pain point. Orang-orang muda mungkin tak ada pain point. Yes, ada orang muda yang hidup susah tapi tak ramai. Alright? Dan ramainya hidup selesa. Bukan senang tapi selesa. Dan dia nak BMW, nak Volkswagen, nak C-Class and so on. You boleh tarik you sebab you tahu minat mereka. Kereta C-Class warna apa yang you nak sebelum umur 23? Sebab you tahu targeted audience umur 21. Ada masa untuk beli kereta. In fact, beli kereta 6 bulan je kan? Bank statement. Itu sekarang dah lagi pendek. 6 bulan kan normal. And dia wajib ada guarantor atau dia pernah ada payment slip atau bukan payment slip, sorry, payment record untuk bank tengok payment behavior. Benda tu semua kita boleh bantu dia dengan kemasukan commission, dengan pengeluaran duit, cash flow senang cakap. So, kat sini you boleh tarik perhatian dia. BMW warna apa yang you nak sebelum umur 23? Hi, my name is Zalina Ujang. Saya adalah agency manager Wasi Group. I don't know. Apa you puan punya Zalina? Puan Zalina apa you punya? Wasi Group. Wasi Group. Okay. So, saya bantu you beli BMW ikut warna kesukaan you dalam tempoh 6 bulan sahaja. Dan trust me, you siap ada saving untuk bagi pada mak bapak. Contoh, alright, sebab you target mereka ni wanita. Sebab you tahu wanita lagi concern sedikit berbanding lelaki. Sebab you tahu interest mereka dan you tahu pain point mereka. Sebab tu, ayat tu you structure spesifik untuk audience you. My name is Zalina Ujang, agency manager. That's it. 30 second pitching. Tapi 30 saat ni yang membuatkan dia say yes. Tapi dia say yes bukan pada 30 saat tu. 30 saat tu dia terus yes, endorse. Decision dia bermula waktu pertama sekali mereka nampak you. Waktu pertama sekali you attract mereka. Sebab tu saya cakap jangan buat marketing yang betul. Buat marketing yang menarik. Marketing yang menarik akan tarik perhatian dia. Tarik perhatian ni maksudnya dia mula bukan pandang saja, dia mula fokus. Alright? Sebab ramai orang buat marketing, yes, dapat pandangan. Orang pandang, tapi orang tak fokus. Sebab tu blue tick. Sebab tu banyak marketing person, oh ini ada berapa banyak view. Kita tak tengok view. Kita nak tengok berapa ramai orang engage. Orang yang engage sama ada komen atau likes, itu adalah orang yang bagi perhatian. Sebab tu, I tak layan marketer, oh Kimi, you punya post kita dapat dalam 5,000 view. Seriously, I tak kisah tentang view. I kisah berapa ramai yang engage. Oh yang ini tak ramai engage, mungkin target kita. No. Target mungkin satu salah. Alright, sebab tu you blue tick. Dia dapat blue tick and orang tak layan you. Dia just view saja. Saya silap view tu, dia hanya scroll. Tu dah dikira view sebenarnya. Alright. So itu tak berkualiti, tu yang I tak nak tengok. I nak tengok orang klik gambar. Kat situ ada berapa ramai yang klik post ni, berapa ramai yang klik gambar, berapa ramai yang klik see more. Sebab tu copywriting akan buat panjang supaya ada perkataan see more. Bila dia klik maksudnya dia akan nak bagi fokus. Alright. Sebab tu you kena buat title yang menarik. First paragraph yang pain point. Sebab tu Puan Zalina saya cakap pain point tu on first paragraph. Dan baru kenalkan diri. BMW warna apa yang you nak sebelum umur 23? Itu adalah interest dia. Barulah dia tekan see more. Faham Alright. So, bila you tahu tentang benda ni, okay, kena buat yang menarik, bukan benda yang betul. Betul, I believe semua mentor, semua guru, semua sifu akan ajar benda yang betul. Differentnya perspektif you. Alright. Tetapi saya menggalakkan anda buat marketing yang menarik. Ini adalah visibility. I tak cerita lagi credibility. Bila you dapat visibility yang bagus dan baru mereka akan fokus kepada credibility. Credibility ni apa? Kemampuan you, kehebatan you, sejarah you. Senang cakap you punya brand lah. Bahasa mudah dia. Alright?
Setakat ni dapat? Okay. So, bila you dah dapat nak cerita credibility, dia semua macam tadi saya cakap. Kalau you nak klien tu 10 orang, you kena ada prospek 80 orang. Prospek 80 orang boleh dapat kalau you target 500 orang, 300 orang leads. Masalah kita bukannya masalah kita bukannya klien tak ramai. Masalah kita leads kita tak ramai. Itu masalah kita. Dia orang cakap, coach, saya punya klien tak ramai lah bulan ni. Bukan klien tak ramai. Leads you tak ramai. Alright. Saya dah cuba dah buat perkara ni. Tak jadilah. Coach ni menipu lah. Berapa kali you buat? I dah cuba 5 kali. Kalau nak dapat klien 10 orang, you kena target kepada 500 orang. Macam mana dengan aktiviti bisnes tu? Takkan 5 kali buat dah jadi. Impossible. Orang ambil few years untuk jadi buat benda tu. Alright. So kat sini, I nak you faham, you kena banyakkan target you. Okay. So kat sini, setakat ni semua jelas Ada tak soalan? I open soalan dulu. Puan Zalina, Puan Joleza, Puan Nobi, Puan Fatimawati. Jelas. Okay. Puan Joleza, soalan? Ada soalan jelas. Puan Zalina? Jelas. Boleh tak? Okay. Salah seorang ulang balik copywriting, Tak apa, checking yang no kata worries. Kita dah record. Kita dah record BMW sesi warna apa yang you nak pakai dan atau you nak beli sebelum usia you 26 tahun. Dan pada hari itu you ada lagi duit lebih untuk you bagi kepada kedua ibu bapa you. Itu saja yang saya dapat ambil. Okay. Tu betul. Tu complete dah. Complete dah tu. Cuma saya tak letak nombor plate je. Nombor plate ya. Tak ada. Nombor plate tak ada Puan. Jangan. Kalau nama dia Adnan NAN ya. Okey. Boleh letak. Tapi jangan risau Puan Zalina, Puan Fatimah, sesi ni kita record. Nanti you boleh tengok balik sesi ni. Okey, jangan risau. Okey. So now, kat sini ini adalah baru statik. Ini baru mukadimah mukadimah pun dah dekat 44 minit sesi kita. Saya boleh mula lagi tau. Macam, lamanya ya Allah. Alright, jangan risau. Okay, kita akan tamat on time. No worries. Okay. So, bila you dah dapat orang yang betul, baru je senang nak cerita branding. Branding ni apa? Credibility. Credibility ni apa? Adalah branding. Apa itu branding? Segala apa yang you nampak dalam resume itu adalah branding. Nama you, achievement you, experience, you punya skill set, you punya background, you punya history, you punya character, you punya behavior, ini semua brand. Right? Yang brand, orang cakap logo, warna itu one of, saya cakap macam ni, dia punya ciri-ciri brand. Okay? Tapi yang asasnya benda tu, orang tertarik dengan warna, dengan pattern and so on. Tapi kalau dia tak tahu kenapa mereka kena menarik sampai hujung tahun, mereka takkan stay sampai hujung tahun. Okay. So, kat sini, I nak tambah dalam brand, dalam credibility, you kena tunjukkan community you. Ini sangat-sangat penting. Community. Kena tunjukkan community. Okay. Community ni apa? Community. You punya circle. Bahasa mudah dia. Okay. Malam tadi I dengar Ustaz Abdul Somad. Alright. Dia ada I lupalah ayat dia macam ni, tapi dia ada cakap tau. Ada orang tanya pada Umar Al-Khattab tak silap. Okay. Macam mana dia nak istiqomah? Alright. Kalau bahasa sekarang ni macam mana kita nak konsisten? Okay. Caranya adalah duduk secara berjemaah. Okay. Duduk secara berjemaah atau duduk dalam circle you. Sebab kalau you duduk berjemaah, you tak disiplin, you akan tengok orang lain buat dan you akan buat balik. Alright? Itu betul. Itu betul. Sebab tu, I memang, okay, one of you memang I setuju. Memang sebenarnya daripada dulu lagi kita buat, cuma kita tak nampak dalil ni. Alright, nas ni dari mana. So, malam tadi macam ada dapat, okay, betul lah. Alright, zaman Nabi pun dah cakap, istiqomah berjemaah. That's it. Okay, di tolong tu ayat ni, istiqomah sama dengan berjemaah. Kita akan buat sebagai kita punya posting hari ni. Okay. So, kat sini, kalau you nak konsisten, you cari group you. Dan trust me, community ni akan menaikkan you punya credibility. Saya ambil contoh.
I believe Puan Fatimawati kenal Puan Nurfatiti Ahmad Nordin. Right? Kak Tati ni, Kak Tati ni dia memang personally dia memang hebat. Alright, tetapi kalau you tengok siapa di belakang dia dan siapa dia di dalam komuniti dia, dia lagi hebat. I was never know. Alright, to be frank, I dekat 4 tahun, dekat 3 tahun lebih I berkawan dengan dia. I baru tahu yang dia ni adalah Vice President untuk butik ibu dan bayi seluruh Malaysia. Wow. Nampak tak? Apa nama dia? Puan Nurfatiti Ahmad Nordin. So, I nak tengok Tati. Kak Tati. Ya, dia pernah dengan sama-sama dengan kita tak saya bulan lepas kot. Yes, betul. Dalam sesi kita last month, sorry. Alright. Puan Fatia Zainuddin. Nurfatiti Ahmad Nordin. Nurfatiti Ahmad. Okay. So kat sini Puan Fatimawati tadi sebut apa? Wow. Itulah impression kalau orang tengok you punya credibility. Itulah impression kalau orang tahu you punya brand. Sebab tu wajib letak siapa you dalam komuniti you. Sebab tu I letak, dia sebenarnya orang dah buat dah. Ketua PIBG sekolah dah. Oh, dia ni ketua PIBG rupanya Haji ni. Orang akan mula bagi perspektif yang berbeza, pandangan yang berbeza. Macam mana? Mula bagi respect. Right? Sebab itu, right, banyak usahawan kita beli pangkat datuk. Right? Untuk dapatkan credibility. Credibility, you tak boleh beli direct. Dia kena beli indirect. Right? Faham tak? Orang cakap, datuk beli ni. Trust me, orang yang beli datuk dah tak kisah dah dia cakap macam tu. Sebab apa yang dia kisah, dia tahu apa yang dia dapat. Right? Nak tahu tak siapa yang beli datuk? Awi. Artis lah. Artis beli. Sebab dia nak apa tahu? Tahu tak kenapa artis beli pangkat datuk? Siapa nak tahu? Dia nak orang pandang dia. Dia nak orang pandang dia. Okay, selain daripada tu nak apa lagi? Anyone to guess? Kenapa artis beli pangkat datuk? Marketing lah. Popularity, business. Lepas tu, apa? Tadi apa Puan Fatimawati? Untuk recognition, orang hormat dekat dia, his credibility. Okay, betul. And one of it adalah supaya kalau orang panggil artis tu untuk berlakon atau menyanyi, dia punya price rate akan double up, triple up. Macam no tu, is it? Yes, exactly. Lagi mahal. Right, mahal. You nak panggil siapa ni, Esi Mizal, cubalah panggil dia. Berapa puluh ribu sejam. Wow. Right? Dulu ribu je. In fact ratus. Itu pun tinggi. Apa dia Puan Jelazah? Puan Jelazah sangkut. Okay. So kat sini, I nak you tahu selain artis. Okay. Selain artis, yang beli datuk juga adalah Pak Ustaz. Berapa ramai ustaz sekarang ada pangkat datuk. Datuk semua beli. Oh, Right? serious? I ingat dia orang dapat. Datuk beli Macam macam Fadil mana? Kamsah tu. Datuk beli macam mana? Ada calit atas tu. Kan? Alright? Dia DATO apostrophe dengan DAT UK dia tak sama. Kalau DAT UK ni maksudnya dapat Datuk Anugerah. pendraftan betul-betul. Oh. DATO tu Dia ada Dia macam Siti Nurhaliza tu yang anugerah lah kan. Puan Julaiza, you punya coverage sanggup Puan? Okay. Dia ada 3 jenis datuk untuk pengetahuan you. Ni ramai orang tahu 2 je. Dia ada 3 jenis datuk. Pertama DAT UK. Itu adalah datuk anugerah. Dia buat something yang membanggakan Malaysia, yang membanggakan industri mereka. Itu adalah datuk anugerah. Okay. Dia ada lagi satu, nombor 2. Datuk yang calit tu, ada calit atas tu. Itu adalah datuk beli. Alright. Datuk beli ni, ni biasanya orang pakailah artis, ustaz. Lepas tu ada lagi satu, yang ketiga. Alright. Yang ketiga ni nama dia Atuk.
Yang ketiga ni atuk, bukan datuk. Alright. Ini Datuk tu ramai. kita semualah in coming years lah. Alright, come yes. Okay. So yang ketiga ni ramai kat Malaysia, paling ramai. Dapat atuk. Okay. So, dan lagi satu, yang keempat, I baru perasan. Yang keempat ni basically kat masjid. Tok Kadi, Tok Siak, Tok Imam, tu yang keempat. Okay. So kat sini I nak you faham, okay, itu adalah credibility. Bezanya orang akan pandang mereka berbeza. Datuk ketuk, Datuk silakan Datuk, sila masuk, masuk. Nanti dulu, masuk dulu Datuk, naik lift dulu. Beza dia akan nampak. Padahal kat sini dia atuk je, tapi D tu sebenarnya dia memang tak ada. Atuk Fendi contoh. Oh, Tok, silakan Tok, masuk dulu Tok. Oh, terus dapat, padahal dia atuk bukan Datuk. Alright. So kat sini I nak you faham perspektif manusia dari title. Sebab tu ada orang eager nak dapat doktor, ada orang eager nak dapat profesor. Bila dapat profesor, dia akan tengok juga profesor apa? Profesor madya, profesor sahaja, profesor akrosit, apa benda tak nama dia? Dia tu lagi power, profesor yang level lagi atas. Itu orang Jepun ramai, orang-orang Mak Saleh ramai. Profesor yang level super expert. Okay. So kat sini I nak you faham, ini adalah credibility yang you kena nampak. Macam cakap, dalam brand nama main peranan. Nama apa? Datuk, Haji, Doktor, Profesor, tu main peranan. Okay. Sebab tu kadang-kadang ada orang letak DTO, Dito. Ada orang ingat Datuk, sebenarnya Dito tu macam nama panggilan dia. Alright. Orang dia macam cakap apa yang nama dia, dia macam I pun lupa dah nama keywords. Dia macam dia tak koyak, tapi dia psycho audience dia dengan nama dia. Okay, I lupa nama dia. Okay, tapi nama memang main peranan. Contoh, okay, you tengok nama Kimi Abdullah. Alright, cuba tengok nama Kimi Abdullah. You rasa apa impression you bila dengar nama Kimi Abdullah? Anak kepada Abdullah. Anak kepada Abdullah. Okay. Lagi? Tapi sebenarnya Abdullah tu nama you. Okay. Yes. Satu. Apa lagi? Apa impression you bila tengok Kimi Abdullah? First impression, dengar nama Kimi Abdullah macam, kalau tak tengok wajah lah, Kimi Abdullah. Puan Julaiza. Dah sanggup-sanggup Puan Julaiza. Okay, Puan Zalina, apa impression you bila tengok nama Kimi Abdullah? Unmute dahulu Puan. Okay. Okay, saya nampak nama komersial lah. Lepas tu tak pernah nampak nama macam tu lagi. So nak tahulah siapa orang ni. Okay, rupa-rupanya handsome dan pandai bercakap dan banyak ilmu. So Alhamdulillah. Macam itulah. Okay. InsyaAllah. So, itu kalau you nampak. Kalau you tak nampak, tak pernah tengok Kimi Abdullah macam mana? Okay, impression pertama. Memang anak Abdullah. Okay. Impression kedua. Alright, ni mu'alaf. Perasan tak? Kimi Abdullah ni mu'alaf kot. Siapa yang perasan macam tu? Saya. Tak perasan? Alright. Sekali Sama tengok je. padahal sama je. Sebab kenapa tahu? Ini dia saya cakap nama. Nama ni memang peranan. Ramai orang kalau lepas jumpa dia tahu I dekat WhatsApp, tahu I dekat phone call, tahu I melalui orang. Sekali bila jumpa, apa yang dia cakap kat I? I thought you mu'alaf. Nama Kimi Abdullah. Faham tak? Nama tu memang peranan. Saya cakap dia macam Cina. Ada orang cakap macam Cina. Ada orang Cina, dia cakap apa tahu? You Cindian Kimi. Alright, you punya bapa India, you punya mak Cina. Sebab nampak macam Chinese mix, nampak Cindian. I pun macam tak tahu mana datang Cindian tu. Okay, ada juga nampak. Okay, kalau Chinese dia cakap apa tahu? I thought you Amoy, rupanya Aboy. Sebab nama Kimi tu nama perempuan. Kalau kat Chinese. Kalau Mak Saleh nama Kimi tu adalah nama perempuan, bukan nama lelaki. Okay, sebab tu nama tu main peranan. So credibility, bila you nak show credibility,
Alright. Contoh nama Nobi Saleh. Kenapa you pakai nama Nobi Saleh? Sebab nama panjang you bukan Nobi Saleh kan? Betul? Ha. Alright. Kenapa you pakai nama Nobi Saleh? Glamour. Glamour. Nobi sudah Nama tu menarik. Ha. Alright. Sebab tu nama tu penting. tapi nama Nobi Saya Cik Kimi, saya guna nama penuh Zalina Ujang. Sebab pada saya nama ayah saya tu special dan ada di Negeri Sembilan sahaja. Fantastic. Betul, tak ada masalah. You nak pakai. Puan Julaiza kita sangkut-sangkut Puan Julaiza. Saya tak berapa dengar Puan Julaiza. Tahu-tahu dah minum air. Dia sangkut gambar tiba dah minum air. Okay. So Puan Julaiza mungkin internet you berat sikit kat situ. Banyak device buka kod. Okay. So, okay. Let's make it point kedua. Credibility macam mana? Saya memang guna nama Yang saya faham credibility tadi adalah kita kena popularkan diri kita dalam komuniti dan ambil peranan yang banyak agar kita sangat dikenali, dan apabila kita orang tak tahu kita siapa-siapa, once bila dah berkenalan kita humble and then dia tahu kita adalah menyertai ini dan somebody, mereka akan lagi respect. Betul. Okay. So Puan Julaiza, yes, thank you D. So kat sini I nak you guys faham itu adalah credibility, pencapaian you, experience you punya skill set, Kena join community kita. Yes, kena aktif. Walaupun you ahli biasa, you kena join. Sebab kenapa? Apa yang I nak masukkan adalah inilah you punya network. Jemaah ni adalah asset. Circle adalah asset. Dalam credibility, orang pandang jemaah you. Kadang-kadang orang tak pandang you. Sebab tu, ini sebenarnya fundamental networking. Jangan pandang dia. Pandang siapa di belakang dia. Itu fundamental networking. Right? So, sebab tu you kena letak dalam credibility you. Dan macam mana, bila you dah tahu macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat attraction. Dan lepas attraction, you dapatkan attention. Dalam attention ni, tunjukkan credibility, tunjukkan branding you. Dalam masa you tunjukkan, you bukan tunjuk semata-mata. Alright? You kena buatkan siapa yang melihat ni half pregnant. Half pregnant lah. You kena nama dia half pregnant. Alright, half pregnant ni macam mana? Dia minat dengan you. Alright, dia berminat dengan you. You kena buat macam tu. Nama mudahnya, you kena jadikan mereka prospek. Alright, prospek ni adalah orang yang dah berminat. So, kenapa I pakai... Ini I salah dengar ke apa? Half pregnant. Yes, separuh mengandung. Alright, kenapa dinamakan separuh mengandung? Alright, ini analogi sebenarnya. Kalau cakap prospek, mungkin ada yang tak berapa clear. Prospek ni maksudnya adalah orang yang dah berminat. Alright, but kita letak analogi half pregnant. Half pregnant, sebelum dia pregnant, sebelum wanita ni mengandung, apa proses pertama? Apa proses pertama? Gelak Nobi, apa proses pertama? You guys semua wanita kat sini. Apa proses pertama sebelum mengandung? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okay. Dia tak ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman. Alright. Apa proses pertama sebelum wanita mengandung? Siapa nak beritahu dulu? Proses pertama wanita sebelum mengandung. Persediaan. Dia mesti balik dulu. Balik. Okay, balik. Okay, betul. Tak salah. And one of proses pertama sebelum perempuan tu mengandung adalah dia kenal siapa lelaki yang buat dia mengandung. Yang boleh mengandungkan dia lah. Yes. Contohlah, you guys dah kahwin. Sebelum you berkahwin dengan suami, you mestilah you kena kenal suami you dulu, betul? Kalau kahwin paksa? Alright. Kalau kahwin paksa pun, you akan dikenalkan dahulu. Alright. Kalau paksa yang dimasukkan tu, tidur, tiba-tiba esok mengandung. Itu memang pelik. Alright. Itu setakat ni yang ada Zeus je. Alright. Ni Dewa Zeus je ada. Tidur, tiba-tiba esok tu malam tu juga mengandung. Ada dewa turun pergi mengandungkan dia dan dia terus bersalin. Itu Dewa Zeus, cerita Kristian.
Okay, kita nak cerita yang logik akal sedikit. So kat sini adalah you kena kenal orang tu dulu. Maksudnya proses marketing tadi. Sebelum you half pregnant, you kena buat, sebelum you buat klien you half pregnant, you kena kenalkan diri dahulu. You kena ada sesi kenalan. So bila dah berkenal, akan ada, stage pertama, sesi perkenalan. Kedua, sesi pemahaman. Ketiga, sesi mengurat. Alright. Bila dah suka, barulah kahwin. Walaupun kahwin paksa. Tak apa, mak faham. Nanti lama-lama okey. Percayalah ini jodoh kau. Okeylah. Tak apa, paksa rela. Orang cakap. Dia suka juga. Alright, kalau tak suka, walaupun tidur asing, takkanlah boleh mengandung. Betul tak? Takkanlah tak. Mak, aku tak suka kau lah, tak suka. Tiba-tiba esok mengandung. Esok muntah-muntah. Apa benda mak cakap? Apa benda kau ni tak suka mengandung juga? Faham tak? So kat sini, proses dia, I nak you faham. I nak bagi analogi yang mudah kepada you guys. You nak kena buat dia half pregnant macam mana? Sebelum dia pregnant, contohlah half pregnant kita ambil lah 4 bulan. Dalam masa 4 bulan, apa yang biasa wanita buat? Bila dia tahu dia mengandung. Tu proses pertama kita dah tahulah. You kena kenal pasangan you. You mengurat dan you mengandung. Waktu you detected mengandung, apa yang you buat? Jaga makan. Jaga makan, lepas tu happy, tak sabarnya. Mula Google barang-barang baby. Mula cari nama baby. Betul? Mula tengok kalau lelaki nak bagi nama apa. Kalau perempuan nak pakai baju apa. Kalau lelaki nak jadi apa dah besar. Dia mula dah berimpian. Faham Ini adalah one of half pregnant. Mereka ada vision. So prospect you hanya akan convert kalau mereka dah faham you dan mereka dah tahu nak guna you untuk apa. Kalau aku join team Puan Zalina ni, aku nak, aku boleh beli kereta ni. Aku boleh, kalau gaji macam ni lah, aku bukan boleh beli sebiji rumah, aku mungkin boleh belikan rumah untuk mak aku. Nampak tak? Vision. Dia dah survey baju baby, dah tahu baby nak kerja apa, nama apa, sekolah kat mana. Setuju tak? You guys semua pernah mengandung kan? Ke you guys tak buat benda-benda ni? Jadi maknanya prospek tu dia akan eager nak tahu lebih lanjut tentang apa yang kita buat. So kita kena tunjukkan kat dalam media sosial, masuk Cik Kimi macam tu. Yup, betul. Alright. Atau kita follow up dia, kita WhatsApp dia, kita bagi info-info kita ke macam mana? Okay. So I believe Puan Zalina kena fokus lebih sebab benda ni semua saya dah cerita pada awalan. Okay. So kat sini you kena cerita credibility. Alright. Credibility ni apa? Apa tu credibility? Branding. Branding. Dan orang pandang dia, orang bukan pandang dia, orang pandang siapa di keliling dia. Alright. Itu orang pandang network dia. Selain daripada tu orang pandang achievement dia, skill set dia, behavior dia. Alright. Please stay focus. Kalau you tak fokus, you memang tak faham dalam program ni. Okay, kita dah jauh ke depan. Alright. Dan kalau you tak faham, boleh tengok balik video ni untuk you recap semula. So kat sini, bila you nak buat half pregnant ni, you set you punya orang, you punya targeted. Bila you dah ada orang yang betul, baru you senang nak tetapkan vision apa yang nak boleh dapat. Kalau you masuk SEO coaching, kita akan structure business you untuk jadi macam ni, macam ni. Kita akan buatkan you punya management akan jadi teratur macam ni, macam ni. Kita akan buatkan you punya progress, ada plan A, plan B, plan C and so on. That is the vision. Yes. Kimi, boleh ke you kasih example pasal I punya program ni? Lawyer Empower Training dalam konsep half pregnant. Okay. Apa yang you nak mereka dapat? I nak mereka dapat value macam mana skill set seorang lawyer, apa yang perlu untuk jadi lawyer. You need the correct mindset, you need the skill set, and then apa expectation you. Itu general, besar, bagus. I suka benda tu, tapi dia masih kategori general, masih besar. Dia macam satu industri engineering. Engineering apa? Aviation ada, perkapalan ada, ship ada, plant ada. Apa dia? You kena contohlah skill set. Skill set apa? Skill set communication.
Skill set apa? Skill set handling objection. Skill set apa? Skill set debate. Skill set apa yang you nak bagi? Alright, contoh. Sebenarnya kalau macam I takkan bagi banyak value dia. Tapi value ni dia punya sub value tu banyak. I akan bantu you macam mana nak menangkan kes. Sebab kenapa itulah you punya UBP. Puan Fatimawati Ismail, custody fighter. 369 kes tanpa kalah. I nak bantu you macam mana you nak debate dalam kes you supaya menang. Contoh macam tu. Alright? Apa yang kita akan touch? Contoh, vision dia adalah you akan tahu macam mana nak communicate. You akan tahu macam mana nak debate. You akan tahu macam mana nak handling objection and so on. Itu value dia sebenarnya. Alright? You jangan bagi terlampau banyak. In fact, dalam banyak training yang I buat, sebenarnya I tak boleh cerita detail. Bila I cerita detail, ini respon yang audiens bagi. Kimi, overwhelmed. Kimi, padat sangat, I sampai pening kepala. Kimi, I sampai tak faham apa yang you ajar. Sebab you bagi too much. Dalam training, I nak you guys faham, bila you buat campaign, bila you buat training, bila you buat meeting, jangan bagi banyak sangat point. Kurangkan point. Bila kurangkan point, akan kurang masa. Alright? Bila kurangkan point, akan kurang stres. Bila kurangkan point, akan naikkan understanding. Bila kurangkan point, akan naikkan analogi, akan banyakkan contoh, akan banyakkan practice. Sebab tu, less is more. Faham. Alright? So kat sini Puan Fatimawati, half pregnant adalah sebenarnya expectation. Apa dia punya affirmation? Nama lain dia lah, half pregnant. Okay? Apa dia punya vision? You guys take note? Okay? Selain dia tu, half pregnant, apa lagi yang dia buat? You bagi mereka rasa. Alright? Macam Puan Nobi kita buat. Bagi dulu inner tu. Wih, lawa babe. Itu adalah half pregnant. Mereka dah tahu vision. Mereka dah rasa kalau jual suplemen, I bagi tahu kat tim Dish Glow. Jangan jual direct, bagi mereka rasa dulu. Masam-masam, I sukalah masam-masam ni. Makanan Sunda, rasa anggur, rasa kurma, rasa kismis, rasa habatus sauda. You cakap, dia faham. Tapi dia suka bila rasa, sense. Sebab tu, dulu, kalau orang-orang dulu menjual, dia menjual dengan fizikal. Dia pegang bahunya. Alah, kau ni takkan itu pun berkira. Ni gelang ni, dia pegang tangan. Ni gelang ni banyak. Takkanlah ni tak boleh beli. Faham tak orang-orang dulu? Alright? Salam. Alright? Bila salam tu handshake. Shake tangan tu. Itu semua body language. Tangan tu macam mana? Kat atas, kat bawah, dia semua ada bahasa dia. Alright? Tangan tu lurus atau cengkam atau naik atau turun, tu semua ada body language. Alright? Sebab tu dia psikologi. Dia hypnotize klien tu awal. Sebab tu cakap manusia suka dengan you, dia macam cakap, dia bukan endorse, dia say yes dengan apa yang you pitch bermula dari first time mereka nampak you. Bukan waktu you buat pitching. Pitching 30 saat adalah untuk dia say yes. Tapi judgement dia, proses trust tu bermula dari first time dia nampak you. You attract mereka, alright, dan you bagi mereka attention, credibility you. Dan kemudian baru you deliver intention. Intention hanya 30 saat. Alright, intention hanya 30 saat. You bayangkan kalau dalam 8 minit buat business presentation, pitching tu hanya 30 saat saja. You translate, you cuba gandakan. Kalau you meeting dengan prospek 1 jam, you bayangkanlah kalau daripada permulaan tu ambil 20 kali ganda, berapa hari yang you perlukan sebenarnya? Sebab tu saya cakap, kurangkan waktu meeting, kurangkan waktu closing. Kurang lagi waktu ni, you punya kerja awalan tu akan berkurang. Ini baru nama dia work smart. Jelas semua? Faham. Okay. So, buat sekarang ni, I open soalan dahulu. Silakan. Puan Nobi, Puan Juleza, Puan Zalina, Puan Fatimah, Cik D. Kurangkan waktu meeting.
Okay, contoh, you meeting client. Ambil masa berapa lama normally, Nobi? Lama jugalah, setengah jam, 1 jam ada kot. Kalau Okay. itu pun kalau customer tu dah standby dengan apa yang ni, dah cepat je lah. Okay. So normally average berapa lama? Setengah jam ada kot. Setengah jam. Which is Setengah good. ke 1 jam adalah. Okay, which is good. Tapi kita boleh tambah baik. Dulu kalau I meeting confirm 4 jam, confirm 3 jam. I tambah baik jadi sejam. Bila I dah tahu taktik buat setengah jam, I buat setengah jam. Last rupanya ada taktik buat dalam masa 8 minit. Oh, buat 8 minit. 8 minit lah. Rupanya ada cara nak buat 30 saat. I buat 30 saat. Macam mana cara dia Puan Zalina? Nanti kita akan belajar dalam Advanced Business Proposal, Business Presentation Training. Itu kita akan belajar. Ada taktik dia. Okay. So, kat sini Puan Nobi, you kena innovate supaya dia lagi cepat. You kena faham, lagi cepat you berurusan dengan manusia, lagi cepat mereka buat keputusan. Okay. Kalau cepat you lagi cepat buat keputusan. Betul. Kalau you lengah-lengahkan, macam ni cara dia macam ni, kadang-kadang mereka bukan tak tahu. Right? Mereka tahu. Kadang-kadang mereka bukan tak faham, mereka faham. Cumanya kita nak elaborate. Sebab tu kita kena tanya dengan soalan. So kita kena mulakan dengan soalan. Alright? Mulakan dengan soalan. Okay, Puan, apa yang saya boleh bantu you? Saya tak tahu benda ni. Okay. See? You just deliver apa yang mereka nak tahu. Barulah mereka tak bosan. Saya bagi contoh. You, siapa nak datang rumah saya kalau saya buat open house? Saya. Alright, Puan Fatimawati. Puan Fatimawati, saya, okay. Cuba fikirkan satu makanan idaman you dulu. Jangan sebut. Satu idaman makanan you. Dah pilih satu? Apa yang dream food? Okay, dah pilih. Favorite food you. So, Puan Fatimawati datang. Saya bagi nasi biryani, saya bagi sate, saya bagi bubur, saya bagi pizza, saya bagi lasagna, saya bagi kambing golek, saya bagi kerbau golek, saya bagi harimau golek, semua saya bagi golek. Alright? So, bila Puan Fatimawati datang, Puan Fatimawati cuba beritahu apa favorite food you tadi? Sate. Sate. Tidak ada dah. Alright? Nasib baik ada. Tapi, kalau I tahu favorite food Puan Fatimawati sate, kenapa I nak kena spend beribu ringgit sediakan makanan? Faham tak? Kita spend too much time. Padahal dia nak sate je. Kalau tahu sate, aku bagi sate je. Jimat 10,000. Tak payah nak golek-golek bagi binatang lain. Alright? So itu dia punya yang kita nak. You jangan explain. Okay Puan, sekarang case you macam ni. Apa yang you nak tahu? I nak tahu macam mana case custody ni berapa lama ambil masa. Normally kita akan ambil masa 3 bulan. Paling cepat macam ni. Soalan lain? Just straight to the point. Alright, mulakan training. Contoh, Puan Zalina, nak saya bantu you. You nak hire staff kan? Okay, dah ada. Apa yang you nak lepas ni? Saya nak macam ni lah. Macam tadi saya dapat ayat Cik Kimi. Saya akan bantu awak. Saya gunakan, saya terbalikkan je apa yang cakap dekat Puan Fatimah tu. Saya balikkan dekat saya punya. Okay. Saya akan bantu you macam mana you nak capai impian. Dan you akan tahu macam mana nak buat prospecting. Buat presentation, handling objection dan buat closing supaya impian you untuk mencapai kereta BMW pada usia sebelum 26 itu akan tercapai dan ada duit lebih lagi untuk bagi kat ibu bapa. Puan Zalina target kepada siapa? Saya nak target kepada agent. Current maksud saya nak recruitment. Sekarang ni fokus saya adalah sampai hujung tahun ni recruitment sebab production memang dah ada agent yang sedia ada. So I nak ramai every week kita orang kena ada task untuk buat recruitment. So saya sedang bila Cik Kimi bagi tu saya menambah baik skrip untuk bagi kat agent supaya agent get agent. Okay. So ayat tadi tu Puan target untuk cari agent baru atau Puan target kepada agent sedia ada? No, agent baru, new blood. Agent baru. Okay. Bila you nak target agent baru, ayat Puan tadi ada target kepada 2 kelompok. Satu agent baru dan agent sedia ada. Handling objection, apa lagi tadi you cakap, those character tu adalah untuk existing agent, current agent. Untuk BMW tu adalah untuk new agent. Sebab tu saya cakap, you kena jelas siapa yang you target. Baru you dapat target orang yang betul. Okay. So 2 lah. Yeah, you kena split benda tu. Okay. Alright.
Kalau you target kepada new agent, hanya guna ayat BMW. Kalau you target kepada current team, guna ayat yang handling objection and so on. Saya dah lupa dah tadi apa. Alright, you kena split benda tu. Okay, kalau mereka nak buat closing 10 orang dalam jangka masa 8 minit, buat dalam closing untuk mereka join business proposal training, business presentation training. Right, itu ayat yang sesuai. Macam mana nak handling objection, macam mana nak cerita you punya credibility, macam mana you nak I don't know, apa yang nak cerita benda tu. Those points. Tadi bagi saya ayat tadi saya nak gunakan nama Okey. kelas saya. Tak apa, Training yang apa tu yang tu nanti saya akan bagi ayat dia. Saya ada poster dah, saya siap. Nah, ni Puan Julaiza dah lama dia claim kat saya. Cuma saya tak dapat nak fokus buat. Okay. So, tak apa Puan Julaiza, kita dah buat, je risau. Cumanya saya tak berapa sihat lately ni. In fact saya pun nanti lagi nak pergi klinik. Nak Memahami. right, tak tahulah ni, tak tahu badan ni kenapa. Dah tua kot. Kita Muka je. mengandung kot. Alright. So Puan Zalina, nanti kita akan bantu je. Jangan risau. Okey, kalau boleh masa one to one coaching tu mungkin kita boleh buat sama saya dengan Ju kot. Jadi boleh lama. Kalau setengah jam jadi 1 jam lah, because 2 orang sekali jalan. Boleh sebab kita orang dekatnya. Okey, macam Tak ni. boleh lah, bukan boleh. nak- Saya ada special yang saya nak cakap dengan Tuan Kimi. Oh, okey Okey. okey. Saya Saja punya gerak. one to one session memang limit maksimum setengah jam saja. Okey. So kita try untuk simplify. Puan Zalina, saya nak Puan Zalina mulai sekarang cuba untuk pendekkan planningnya. Cuba untuk bila pendek planning, dia akan pendek action. Alright? Sebab kita nak result. Kita tak nak perancangan. Perancangan penting, tapi lagi mustahak adalah result. Setuju? Setuju? Alright. Sebab Puan Zalina punya pattern. Ni kita cerita design thinking. Pattern Puan Zalina adalah rigid, structured. Okay. So bila structured, you tak boleh, you susah nak skip proses. Tapi I nak you faham, you akan skip proses kalau you tahu kelebihan proses tu. Okay. Puan Zalina, saya bagi analogi sedikit. Puan Zalina ada kalkulator? Sekarang? Okay. Gaji Puan Zalina 1 jam berapa? Tahu tak? Oh. Sekejap, bulan ni dah lain sebab dah naik. Oh. Oi. Wow. Nanti Tak yang payah lain kira bagi ya. boleh PM account number lah dekat Puan Zalina. Boleh? Bagi macam mana? Bagi 30, bagi 12, 24. Yes, Puan Zalina bekerja 30 hari sebulan ke? Bolehlah kata 30 Okey, hari 30 sebab hari duduk-duduk sebulan. pun main phone juga. Alright, 30 hari sebulan. Gaji you 30 bagi hari 30 lepas hari tu sebulan. bagi 24. Bagi dengan berapa jam you bekerja sehari? Kalau manusia biasa 8 jam lah ya. Okay, I believe more than 8 hours kan? Normally. 10. Sebab you agency manager. Okey, kalau kita 30 hari tu kita kata 20 hari boleh? I don't know, bergantung pada you. Saya bekerja sebenarnya saya bekerja 26 hari sebulan. Tapi satu hari saya bekerja 16 jam, 14 jam sehari. So, mengikut individu masing-masing. Tapi saya ambil average 12 jam saya bekerja sehari. So, kalau saya punya gaji, saya ambil gaji saya, contohlah saya ambil 5,000. 5,000 bahagi dengan 24 hari, saya bahagi dengan 12 jam. So, gaji saya akan jadi, cuba kira gaji masing-masing. Jom, alang-alang ni Uyuh. Right. Yang ni kira gaji 1 jam ke satu 1 hari jam. lah? 1 jam. 1 jam. 1 Okey. jam. 1 Hmm. jam bahagi. Kalau 8 jam macam ni. Nombor gaji bagi 26 hari bagi 8 jam. Dapat gaji 1 jam. Okay. I believe Puan Zalina bukan kerja 8 jam sehari kan? 10 jam. Puan Zalina meeting sana sini, jumpa tim sana sini. Takkanlah 12 jam. 8 jam sehari. I believe more than 8 hours. Ya. Alright? Kita nak bagi dengan 26 hari ke? Terpulang pada you bekerja berapa hari? 26. Alright, Okay. kalau macam I 26, ada orang 20 hari, ada orang 24 hari. Bergantung Aki pada 26 individu. lah because hari Ahad kita kan dengan keluarga, Okay. santai-santai. So, Okay. gaji you bahagi dengan hari you bekerja. Kalau 26, 26 bagi hari. 26. Okay. 26 lepas tu bahagi dengan 10 jam waktu Okay. sehari. Kalau you bekerja sehari 10 jam, you bagi 10 jam. Okey, lepas tu itulah jawapan je. Gaji kita 1 jam. You bahagi lagi dengan 60 minit. Sekejap, hold on. Oh, Ha. 2 minit. 60 minit. 1 minit you akan tahu berapa gaji you.
No, Right. no. Yang bagi pada 10 jam tadi itu adalah gaji 1 jam. Yes, betul. Okay. Lepas tu Right. bahagi lagi dengan 60 minit. Betul. You akan 1 dapat berapa minit. sen gaji you seminit. Okay, Kimi, Dah. katalah I letak my Jadi working kalau hours gaji kan. RM3 seminit macam tu. Betul. Kimi, kalau I letak seminit, 3 minit. Okay, Puan Okay, Kalau Fatimah. I letak start pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang tu dalam 8 jam kan. So daripada katalah gaji I dalam sebulan dalam 8,000 bagi dengan 26 hari. Okay. So I dapat 30769 I bahagi Okay. dengan 8 jam. Okay. Betul. Okay. Lepas tu bagi dengan 60 minit. Okay. You akan dapat seminit berapa? Kita nak consider waktu rehat makan tengah hari tu ke just consider 8 jam terus? 8 jam terus. 8 jam Bahagi dengan Bagi dengan 8 60 jam, minit. 8 jam, okay. Okay, Di bagi tolong dengan bantu. 60 minit Bagilah. dapat gaji seminit. Di tolong tulis formula ni dekat dalam chat room. Supaya Oh, kalau- kita Najib makan masa ni. Okay. Kalau macam tu 0.64 sen 64 1 minit. sen seminit. Alright, 64 sen gaji Puan Fatimah seminit. Gaji Puan Nobi berapa seminit? Formula dia macam ni. 12 sen je. 12 sen. Okey, tak apa. Okey, kita nak benda ni sebenarnya kita nak ada declaration Gaji sebulan saya tulis kat sini, right? Bahagi dengan 26 bahagi hari. dengan hari bekerja bahagi dengan jam bekerja bahagi dengan minit bagi Minit dengan 60 bekerja. minit. 60 minit. Okey. So value anda seminit. Ini dia punya nak tahu. Dalam chat room kita letak. Value kita seminit. So bila you tahu value you seminit, you akan tahu seminit ni kalau you buang, you mungkin tak nampak. Tetapi kalau bayangkan seminit ni you boleh close deal. Ui, aku buat 8 minit, aku baru spend berapa? Kalau gaji aku seminit 64 sen kali 8 minit, 64 sen kali 8 minit baru spend RM5.12. Tapi RM5.12 yang you invest bukan spend. Sebab dia dapat return closing RM5,000. Takkan tak nak. Sebab tu saya nak you guys buat kerja cepat. Jangan lengah-lengah. Faham Baik. tak? Faham. Alright. Puan Zalina faham? Puan Nobi faham? Faham. Kalau saya tak nak bagi 60 minit, kalau saya Okey. sampai dekat berapa jam, sampai 10 jam sehari, yang tu gaji apa sehari? Gaji Betul sejam. ke Zalina? You 1 kerja jam. sampai 10 jam sehari? 10 jam, macam mana nak cakap 10 jam? Betul ke? Betul Okey, macam macam gitu. ni Betul. Macam ni Okey, pukul 8 dah jalan gerak pada rumah sampai office pukul 9. Lepas tu balik rumah sampai pukul 5.30 atau 6. Lepas tu malam nanti pukul 9 ada Zoom sampai pukul 11 ke 10 lebih. 10 ke 11 macam tu. So pagi, siang kat office tu macam biasa lah. Okay. Berhentilah semayang, makan I sebagainya. I nak starting today, semua orang kena take note berapa jam you bekerja. Alright? Sebab dia macam mana tahu? That's why kita tak kaya. Sebab kita dapat sebulan 50,000. Tetapi kita tak tahu berapa banyak kita keluarkan duit. Sebab tu kita tak kaya. Sama macam sekarang. Kita tahu sehari semua orang ada 24 jam. Tapi kita tak tahu berapa jam yang kita pakai. Faham tak? My mentor cakap tau, tak kisah you bangun lambat. Yang paling kisah, selama you bangun apa yang you buat. Alright? Sebab tu, beza pendapatan kita. Alright? My pendapatan dengan Datuk Vida adalah kita bekerja 8 jam sehari. Tak kisah 8 jam bekerja, 6 jam ke, 12 jam ke. Tapi apa yang Datuk Vida buat dengan apa yang saya buat, 1 jam yang dia buat, dia boleh convert 20 juta hasil. 1 jam yang I spend dengan you guys, I baru dapat RM5,000. Alright? Kat sini apa yang dia buat dan paling penting dengan siapa mereka berurusan. Itu lagi mustahak. So now, kita nak tengok the most deep idea yang you guys kena faham dahulu. This is very fundamental. Okay? So, kalau Puan Zalina tahu sejam, saya nak Puan Zalina tahu minit.
Alright? Sebab kalau you tahu, oh sejam gaji I dalam RM15 atau sejam gaji I dalam RM25. Okey. Dekat-dekat sejam tu selepas kita bagi dengan jumlah. Okey, berapa gaji Sejam. Puan Zalina sekarang? Tak nak lah cakap. So, sebab kita Semua dah spend, dapat jawapan. semua dah dapat jawapan. Kita dah spend more than 50 minutes dekat sini saja. Elah, tak payah, tak payah. Okay. So, kat sini, please take note, gaji you bahagi dengan hari you bekerja. Tengok dekat chat room. Okay. Bahagi dengan hari you bekerja, bahagi dengan jam you bekerja, bahagi dengan 60 minit. You akan tahu value you. Dah. Okay. So, itu value seminit. Kalau value sehari? Kat situ dah ada dah sebenarnya. You bagi berapa tadi? Okay. Before 1 minit tu dah nampak lah 1 jam. Before 1 jam dah nampak lah 1 hari. Sebab tu saya nak bantu Puan Zalina kira kan. Sebab you tahu sehari berapa, sejam berapa, seminit berapa, dan sewaktu saya bekerja dengan India. Kimi, dah berapa saat you buang bro? Dia kira gaji ikut second. Wow. Macam mana dia kira? Bro, nanti kalau you sudah sampai atas, you masuk saya punya office. Bezanya, lepas makan sama-sama. Masuk office sama-sama. Naik tangga. Satu. Dia dengan partner dia, Cina Bukit, naik 3-4 step. Sampai atas. Kimi, nanti sudah sampai atas, masuk saya punya office, bawa rokok. Masuk je Kimi. You ambil saya punya Tiger 2 botol, you ambil you punya Nescafe 2 botol. Order sama itu Asoy bawah dan Hill 2 kotak. Sebab kenapa? I tahu kalau dia order macam ni, maksudnya 2 jam. 1 jam dia minum, 1 jam saya minum. 1 jam 1 kotak, 1 jam dia 1 kotak. Dia basuh saya, naik tangga saja 2 jam. You kira you punya gaji Kimi, sekarang you punya gaji saya bayar RM2,500, bahagi 24 hari you bekerja sama saya, 1 hari RM104.20 lah, kita ambil langsam. Right? Bagi dengan 8 jam you bekerja, 1 jam RM13.02, bahagi dengan 60 saat, gaji you 1 minit 22 sen. Alright? Bahagi dengan 60 saat, 22 sen bagi 6 saat, 60 saat, gaji you 1 saat 0.0036. Naik tangga saja saya sudah kira. You ambil masa sebenarnya 1 step 1 saat lah. 0.8 saat. 1 saat kita ada 44 anak tangga. Kita ada ini turun naik. 1 hari you pergi hardware, you pergi kedai, you pergi tu. You tahu ke? 1 tahun saya bayar you punya gaji naik tangga saja brother. RM2,678.12. Boleh tak you bayar ini balik sama saya? Naik tangga saja. Saya nak cakap apa tahu? Ini office kau ke office aku? Siapa suruh buat kat atas? Saya nak cakap macam tu je. Alright. Tapi bila saya kawal perasaan saya dapat mesej dia. Iaitu mesej dia, tak kisah kat mana kau hidup, apa yang kau buat, kalau kau tak pandai jaga masa, memang kau rugi. Duit belum masuk, kau dah keluarkan duit. That's why business tak laku. Alright? So itu yang kita belajar. 2 jam nak pecah pembuluh darah saya. Alright? 2 jam boleh, dia bukan migraine je, dia boleh darah tinggi, darah melantun macam tu. Alright? Tapi mesej dia saya dapat sampai sekarang. Walaupun dah lebih 12 tahun. Alright? So, sebab tu saya cakap dengan you guys, cepatkan proses. Ada cakap Puan Julaiza kan, kalau interview maksimum setengah jam. Sekarang Puan Julaiza faham kenapa saya cakap macam tu? Faham. Dia tak kisah tahu gaji you 10,000 ke 15,000 ke, kalau you tak pandai nak jaga pengeluaran duit, then you memang out. Sebab tu orang-orang tua cakap masa itu emas. Kalau you nak faham masa itu emas, you cuba bayar penceramah. Syamsul Debat 1 jam dia bercakap 1,500 minimum. Right? Ustaz Kazim Ilyas 1 jam bercakap RM15,000 minimum. 1 jam Siti Nurhaliza, alright, 6 minit lagu RM182,000. Wow. Okey, faham. Satu lagu. Average, kita ambil average. Alright, kalau you tak faham nilai you setiap minit. Jadi bila dah faham nilai ni, rasa takut nak buang. Sayang. Sebab tu saya cakap maksimum one-to-one dengan saya setengah jam je. Sebab saya sayang nak buang masa saya. You dapat value. Saya dapat apa?
saya dapat bantu you. Tapi saya tahu level mana saya boleh bantu. Kimi. Kalau macam tu kan yang you buat premium premium consultation Saya tu, suka soalan ni. you hadiahkan 3.5 jam of your time. Betul. Okay. Ya. Saya buat freemium consultation. Saya suka soalan Puan Fatimawati. Saya buat freemium consultation. Kenapa saya sanggup hadiahkan 1/2 jam? Sebab saya nak bagi individu tersebut half pregnant. Oh. I believe dia dah nampak saya. I believe dia dah faham saya. Tetapi saya percaya belum tentu dia suka saya. Dia suka saya, dia suka program saya, dia suka bantuan saya. Saya bantu gila-gila tapi saya limitkan 1/2 jam saja. Kimi, I appreciate sangat. Okay, takkan appreciate je. Faham tak? Waktu tu lah I closing. Alright? Sebab tu Puan Nobi bagi free gift. Tester tu. Right? Sebab tu Puan Fatimawati bagi freemium consultation. Bagi mereka feel, mereka suka you. Mereka separuh mengandung sebabkan you. Faham tak? Mereka dah start, baju baby nak warna apa kalau laki, nak anak nama apa Faham tak? Itu yang kita nak bagi sebenarnya. Okay? Benda ni saya dapat selepas dekat 3 bulan lebih saya berguru. Apa benda half pregnant ni saya nak fahamkan betul-betul. Baru saya faham. Alright? Sebab tu saya mudah dapat, saya cakap dengan audiens Kimi, berapa you punya gaji sekarang? Alhamdulillah 10,000. Saya berani cakap. Saya tak cakap lah exact tapi saya cakap Alhamdulillah 10,000. Dalam jangka masa saya berubah klasifikasi, saya ubah expertise saya waktu COVID. Alright? Sampailah tak sampai setahun saya dah dapat amount tu. Macam mana orang boleh dapat lama dan saya boleh dapat cepat? Proses dia. Terus kadang saya argue dengan orang-orang yang berumur. Kimi, apa je yang budak ni ada? Saya akan cakap balik dengan orang yang ada ilmu ni so-called sifu. Tuan Haji umur berapa Tuan Haji? Saya 58. Oh bagus, ada pangkat. Saya nak tanya Tuan Haji, waktu Tuan Haji umur macam saya, berapa gaji Tuan Haji? Okay, not bad. Berapa lama Tuan Haji dapatkan benda tu? Saya akan compare benda tu. Itulah comparison yang tepat kalau you nak compare. Bukannya umur. Alright? Puan Fatimawati, 25 tahun pengalaman. Alright? Compare, lawyer lain pun ada 25 tahun pengalaman. Berapa banyak case you menang? Itu comparison you. Alright? Puan Zalina Ujang. Alright? Dengan Puan Julaiza. Dua-dua agency manager. Macam mana you nak compare dengan agency manager yang lain? Berapa ramai team you sekarang? Oh, ramai, not bad. Berapa lama you dapatkan team you sekarang? Itu kita nak tengok. Oh, kita 2 bulan dah dapat dah 15 orang. Berapa lama you recruit? Oh, dekat 3 hari juga I recruit 1/2 jam je. Alright. So itu yang kita nak compare. Nak tengok Nobi Saleh. Alright. Logo Nobi ni apa je dapat? Tak ada apa logo I, tapi logo I ni yang tengok datuk-datuk je. Sebab pemilihan warna betul, targeted audience betul, you punya profile betul. Tu kita nak tengok. Kimi, ada soalan tu Kimi. Silakan. One of kita punya member Izzah tu dia buat free website tau untuk the first 10 people. Jadi I adalah orang ber-86. Jadi dia buat free website untuk I. So masa dia punya soalan pertama tu, kita kena terangkan, explain about your business. Okay. Jadi I pun cerita dengan panjang lebar. So bila dia tunjuk ke I first draft, I rasa macam panjang sangat. Kalau I jadi orang luar, I mean customer pun I takkan baca pasal terlalu banyak. Jadi nak tanya dekat you, kalau disuruh cerita pasal business, I nak restrict kepada apa? Apa yang nak cerita? Yang pendek dan orang boleh faham. Apa You yang just cerita, okay, you just cerita tentang front end. That's it. Front end. I believe dia banyak cerita front end. Dia ada cerita tentang custody, ada cerita tentang perebutan anak, ada cerita tentang ada cerita perebutan anak, cerai. Banyak dia cerita. Hadanah, betul kan? Sebab benda tu you bagi maklumat pada dia. Sebab tu dia just mirroring balik. Yang ni I karang. Yes, faham. I karang, tapi bila I baca dia jadi banyak sangat. Okay, dia macam ni tau. Ini soalan Puan Fatimawati ni, I believe semua orang akan guna pakai nanti. Ini adalah collaboration. Ini adalah bekerja sama. Alright?
Bila you nak collaborate atau joint venture atau bekerjasama dengan individu lain, dengan entiti lain, you hanya ceritakan kalau you memegang topi sebagai pelanggan. Contoh, Puan Fatimawati target dengan ada website pelanggan mudah nak faham dan pakai servis you. You cerita waktu topi tu pegang bukan topi seorang lawyer, topi seorang pelanggan. Apa yang pelanggan nak tengok kalau pada pergi ke website aku? Itu je lah yang you bagi pada Izzah. Walaupun sebenarnya banyak lagi cerita dia. Jangan bagi panjang lebar. Sebab Izzah akan ubah, akan tambah baik, akan innovate based on storytelling yang you bagi. Itu saja. Kalau you bagi banyak, dia akan ubah pun banyak. Sebab tu dia tunjukkan result tu. Sebenarnya result tu I believe you yang bagi. Sebab dia takkan berani nak cerita tentang lawyer. Ya, betul. Alright? So kalau you pergi dekat Hassan, you cerita banyak ni, you akan tengok Hassan cerita apa. You akan convert very short. Sebab tu harga dia mahal. Alright? Hassan harga dia, you jangan ceritalah kalau tak boleh bayar dia ribu. Right? Tapi untuk BNI members ni tak silap dia bagi dalam 200. Tapi 200 tu bukan dia buat Okay, mana you punya? Dia just check. Okay, ni betulkan, ni tolak, ni tak payah. Dah tu je 200. Whereby 200 yang dia buat tu, dia buat dalam jangka masa tak sampai 3 minit. Itu orang yang tahu value dia berapa. Hassan macam Puan Zalina. Dia very structured. Dia tahu apa yang dia buat. Cuma Hassan, dia tahu value dia satu saat. Okay Kimi, give minute. I tak tengok lagi you punya profile. Dia tengok, I kira tak sambil 3 minit, betulkan, dia bulakan, tolak, yang ni dah bagi komen, dia type balik. Okay Kimi, invoice I dah email. Wih, RM200 3 minit. Tapi I puas hatilah dengan apa yang dia buat. Right? So kat sini, you just bagi apa yang orang nak tengok sebagai pelanggan. That's it. Dan Izzah bagi adalah one of half pregnant. You berminat? You pakai servis dia. Cuba you contact Izzah next month. Izzah ada benda nak update. Okay, untuk update harga dia macam ni. Dia dah bagi tahu dah. Yes. Sebab tu harga lain. Sebab tu I tak ambil servis tu. In fact, sebenarnya Izzah offer I tahun lepas. Kimi, we would like to sponsor you untuk buatkan website. I terfikir, apa strategi Izzah? Strategi ni maksudnya muslihat yang tak terlihat. Dia bukanlah nak tipu I, tapi I tahu something conversion. Something yang monetization. Macam ni Izzah buat duit kalau dia bagi I free? Sebab I pakai topi sebagai entrepreneur. Dia takkanlah dia nak bagi free, mesti dia nak duit. First free, rupanya kalau I update confirm kena bayar. Kalau I update package confirm kena bayar. Kalau I update dia punya RAM ke dia punya gigabyte, I don't know, mesti kena bayar. Alright? So kat sini baru tahu dia buat duit. Cuma daripada dia tunggu orang cari dia, baik dia offer supaya orang daripada dia cari orang, baik dia offer supaya orang cari dia. Sales come to you, bukan you come to sale. Okay, I have another question, Kimi. Lepas ni Puan Ini Nobi. Berkenaan dengan I punya talk dengan si Aisyah. Okay. Dia punya tajuk Taman Cinta Rumah Tangga. Tajuk dia memang gempak lah, menarik lah. Masalahnya belum ada orang dah engage lagi. Tak ada partisipan. Faham? Jadi I pun macam mana? Okay. So untuk pengetahuan Puan Fatimah, business strategy training esok dan hari Ahad, Jumaat dan hari Ahad ni, Sabtu dan hari Ahad, dengan DF kita dah cancel. Kenapa? Tak ada Sebab partisipan? tak ada orang datang. Alright? So I nak you belajar juga daripada I. It's normal. Seriously, it's normal. Kadang-kadang you buat event, tak ada orang datang. Ada orang datang tapi tak sampai 10 orang. Okay? Kita ada KPI. So kita cancel sebab ini untuk Puan Zalina dan juga Puan Julaiza juga. Kalau you target audience tu, you nak buat event, you guys nak buat campaign, you kena ada target minimum attendance dan maximum attendance. Ramai orang maksimum je. Kenapa minimum kena ada? You nak ke spend, kalau you tahu gaji you sejam RM180 dan gaji manager-manager lain total up sejam, you kena keluarkan RM5,000 yang you tak nampak. Hanya kepada 2 orang, tak berbaloi. Right? Dan conversion tu sepatutnya lagi berkali ganda daripada apa yang you spend. Contoh Puan Fatimawati spend 5 minit 12 saat. Tapi you dapat conversion RM5,000. Itu baru berbaloi. Faham. Okay? So kat sini audience you
you kena guna strategi lain. Dah alang-alang Puan Fatimah Wati tanya, you tak boleh guna strategi public, you gunakan strategi relationship. Strategi relationship, direct call coordinator, direct call lecturer, direct call persatuan. You ada anak-anak yang call PJSM, siapa yang ada anak-anak lawyer, may I bantu dia dalam training ni, tak mahal. I believe you guys mampu RM30 je. Just bagi mereka awareness. Alright. Janji dapat set minimum attendance. You kena set lah berapa. Okay. So, Puan Nobi, boleh kita teruskan Okay, soalan nak ni? tanya yang you cakap, you come to sale, not sales come to you. So Yes. macam mana nak I apply kan benda tu? You comes to sale atau sales come to you? You nak yang mana? Kimi, Tadi you ada cakap macam you come to sale. Maksudnya macam kita yang start dulu the sale. Okay, faham. Yes, Puan Juleza? Apa dia? Kimi, saya keluar dulu saya ada urgent matter dah. Okay, tak apa. Saya baru nak buat announcement, tapi tak apa, nanti kita announce balik. Okay. Announce apa tu? Cepatlah announce dulu. Tak apa. Puan Juleza nak keluar dah. Alright, tak apa, nanti kita akan announce. Alright. Okay, thanks for coming. Terima kasih semua. Dah ambil gambar Sama-sama. belum tadi Jom ambil gambar. Gambar Smile. Okay. Puan Fatimah Wati, gambar. Saya. 1, 2, 3. Okay, sekejap, lagi satu. Wait. Kimi, you buat dah classroom, Kimi? Itulah I nak buat ni, sekejap. Okay, sekejap. I pin dulu 1. Okay, 1, 2, 3. Okay. Satu lagi classroom. Sekejap. Macam mana nak buat classroom? Okay. Massive. Format lah yang classroom tu punya page. Okay, nanti share gambar. Jom kita buat frame dulu. Okay. 1, 2, 3. Gambar I tak ada dah. Allah, Puan Fatimah tinggal atas seorang. Astaghfirullahalazim. Okay, sekejap. 2, 4, 6. Okay, baru ada 6. Oh, ada audien berapa ramai. Okay. 1, 2, 3. Nobi, muka you tak ada dah, Nobi. Tak ada? Ada. 1, 2, 3. Okay, jap. Satu lagi. Seronok pula kan benda ni. Aish. Ada yang lain ke? Ada. Yang dekat dalam taman ada ke? Ada banyak. Dalam taman tak ada pula. Oh, dia sekarang dah set 5. Oh, okay. Baru saya tahu. Dalam kelas. Bolehlah ajar kita macam mana. Ini apps baru dalam Zoom Tuan Kimi. You kena update. Saya nampak ada wujud je, ada apps dekat wujud. Saya belum kode-kode lagi. Oh, okay. Tak apa. Oh, rupanya nanti dia boleh buat. Dia macam virtual background. You boleh letak berapa banyak dan nanti dia akan susun dalam kerusi-kerusi ni. Lagi best. Okay, nak jawab. Okay. Alright. So, itu saja. So, kita akan jawab soalan Puan Nobi kita. Boleh? Terima kasih semua. Sama-sama, Bye-bye. Puan. Bye-bye. Bye-bye. Puan Zalina stay kan sekejap? Okay, saya stay. Alright, thank you. Okay. So, Puan Nobi, you nak datang pada sale atau sale datang pada you? Okay. Bila you datang pada sale, make sure you datang pada orang yang betul. Maksud orang yang betul, kalau you tahu 1 minit gaji you, 1 minit gaji berapa sebelum tu? Dah kira dah? Oh, tadi tu 13 sen lah. Okay, 13 sen 1 minit. You tahu kalau you jumpa orang ni, you nak spend berapa minit? Sebab you tahu berapa puluh ringgit you akan keluar. Alright? Contohlah aku nak jumpa dia ni, aku nak spend setengah jam je. Dan you tahu kat sini setengah jam, kalau 13 minit berapa? 30 minit, RM3.90. You spend RM3.90 dan berapa you nak income dapat balik? Agak-agak kalau you jumpa setengah jam orang, you nak dapat berapa income? Average, anggaran, target. Agak-agak lah. Okay, contohnya kita bagi contoh kalau I close untuk inner tu lah ya. So 2,000 plus lah. Okay, 2,000 plus. Kita buat 2,500. You jumpa satu individu nak dapatkan RM2,500, itu you tahu. Tapi you kena ingat, kalau you jumpa setengah jam, you dah kena ada RM3.90 atas meja. Dah kena ada atas meja. Sebab kenapa? Biar you nampak benda tu, biar you asyik terlanggar benda tu. Kalau tak, you akan drag 30 minit. Kenapa? I tak letak duit, tapi I letak benda ni. I letak timer. I letak timer dekat sebelah I supaya I tahu berapa lama yang I akan spend lagi. This is money. Alright? So, kat sini,
Kalau ada yang macam yang terbalikkan tu, ada pasir jatuh, itu pun baik juga tu. Klasik sikit. Alright. So, bila you tahu setengah jam you nak berjumpa dengan seseorang dan mereka convert 2,500. Okay? You kena make sure 2,500 ni memang dia akan bayar pada you. Macam mana you nak tahu confirmation ni? Pada targeted audience. Kalau you target rate, you nak jumpa ni setengah jam, jangan jumpa leads. Dia susah nak close. Okey, jangan jumpa lead. Sebab tu leads, I cakap con call, sehari you kena buat berapa? 80 con call kan? 80 con call, kadang-kadang susah nak buat. Yes, memang tak praktikal. Tetapi kita boleh work smart. Contoh work smart tu yang strategi I bagi pada Puan Zalina. You bagi RM30 kepada kenalan you, dapatkan audience ikut spesifikasi you. Ikut targeted list ni. Kalau tak cukup salah satu, aku tak bagi RM30. Okey, tak apa, aku cari yang betul-betul cukup. Dah dapat RM30. At least kau dapat 5 orang cukup lah. 30 kali 5 kau dapat 150. 5 minit punya kerja je, babe. Kau scroll contact number you. Tapi ikutlah ni kriteria ni. Founders, umur macam ni, wanita. I don't know. You bagi list tu. So you dah Maksudnya tahu. sama juga kalau kita suruh pada marketer kita buat lah. Sama je. Alright. So RM3.90 atas meja. Contoh, you target 1 orang. Prospek ada 8 orang. So 80 kita ada 80 leads, betul? 80 leads, kalau you cakap nak bagi RM30, 80 kali 30, you dah kena ada RM2,400 dalam tangan. Kat sini I tak nampak practicality. You masuk 2,500, you keluar 2,403.90 sen. So berapa you untung? So kat sini you dah nampak cash flow. RM30 tak reliable. So mungkin you boleh bagi RM10 atau mungkin you boleh bagi RM5. So you akan turunkan cost tu. Okay. Tetapi babe, what if yang kau cari 80 ni dapat at least 20 orang yang berminat dengan produk aku. Aku bagi kau RM100. Apa produk kau? Mulalah dia nak ambil tahu. Alright. Bila dia nak ambil tahu, okay, aku dah faham dah produk kau. Nanti aku boleh call terus lah. Aku boleh explain. Sebenarnya dia dah jimatkan waktu you untuk cari leads dan prospek. Sebab diorang eager nak RM100 tu. At least kalau satu orang 100, aku dapat 300 cukup lah. Kau jangan call lama-lama babe. Kau jumpa, kau call maksimum pun aku target kau setengah jam je call. Explain pasal aku, pasal produk aku and so on. Okey lah, tak lama lah tu aku hantarlah aku sekejap. Buatlah 2 jam. 2 jam dapat 300, okay what? Aku kerja pun tak macam ni. Faham tak? So dia dah nampak interest. Sebenarnya, you buat kawan you half pregnant dahulu. Belum lagi prospek. Dan kerja you dah senang. Kerja you buat apa? Kerja you tinggal closing saja. RM3.90 atas meja. Lepas tu mereka ni dah ada product knowledge, dah half pregnant, datang jumpa you untuk closing saja. Ini baru work smart. Okay? Puan Fatimawati tengah bercakap ke? You tak unmute. Sorry. Kimi, ada satu soalan. Kalau kadang-kadang kan kita ada klien yang DM kita kan. Kalau Facebook PM ke DM? Sama je, direct message, private message. Okay. Daripada situ, can we get their phone number? Boleh, kalau you minta. So maknanya bukan dia automatic, kalau DM kita pun kita dapat phone number dia. Kalau masuk, I believe apa yang Puan Fatimah bagi tahu ni PM. PM ni lebih direct kepada WhatsApp. Sebenarnya PM DM sama je. Private message, direct message. So kalau dia pergi ke Messenger, you bagi WhatsApp link. www.whatsapp.my, nombor telefon, lepas tu nama dia. So dia klik masuk ke WhatsApp, you dapat nombor telefon dia. Dia macam ni Kimi, I nak approach I punya friend tau. Dia USIM. Lepas tu? I rasa dia the director of USIM kot. Tapi dulu memang baik dengan dia lah. Tapi dia punya number tak save. So baru ni dia hantar dekat dalam Facebook tu, dia ada komen lah. Dia hantar private message kat I lah. Jadi I boleh dapatkan nombor telefon dari private message tu ke? Siti? Boleh. You kena buat conversation dengan dia lah. Kena bercakap dengan dia supaya dia boleh bagi you contact number dia. Ada aku cakap dah. Okay. So nanti you dapat contact number, just connect dekat phone call lah, lebih better. Okay? Okay. So Puan Nobi kita itu adalah macam mana you datang pada sale. Okay. Macam mana pula sale datang pada you. Alright. Sebenarnya sale datang pada you
Cara yang tadi pun boleh dikategorikan sale datang pada you. Alright? Tapi kita ambil different fundamental. Sale datang pada you tanpa you bayar apa-apa. Tadi tu you kena invest sedikit kan? Kena bayar orang. Right. So ini macam mana cara sale datang pada you tanpa pembayaran. Pertama adalah memang melalui social media. Alright? Diorang ni half pregnant dekat social media you. Tanpa you perasan. Alright. Contoh apa yang I buat, kita post motivation. Itu adalah untuk tarik pandangan orang. Orang suka motivation, just tarik je. Dalam motivation I akan selang motivation dengan apa yang kita buat, program kita. Kadang-kadang Salesforce training, kadang-kadang CEO coaching, kadang-kadang one-to-one session, kadang-kadang kita akan update. Sampailah diorang tertarik nak tanya, ni program apa? Alright. Program ni sebenarnya macam ni. Maklumat lanjut dia boleh tengok dekat website kita. Kita funnelkan pula supaya dia boleh half pregnant kat sana. Kalau dia tak half pregnant dekat social media, at least kita ada alternatif. Plan kedua untuk buat dia orang half pregnant. You boleh tengok TikTok I, you akan faham apa yang I buat. Contoh. Alright, you boleh tengok YouTube I, you akan faham apa yang I buat. Kadang-kadang kita bukan macam tu. Kimi, I nak buat, kalau boleh I nak you coach I, kalau boleh I segan lah nak pergi public. Kalau macam tu, puan lebih bagus untuk buat private coaching. Private coaching tu macam mana? Okay, saya bagi link YouTube channel saya. Kat situ adalah freemium consultation. Is exactly macam itulah kita akan buat. Cumanya private coaching kita akan buat 5 perkara. Barulah I explain. Tapi itu pun I dah tak explain. Sekarang ni I bagi slideshow. Ini kita akan belajar 5 perkara dalam private coaching. Okey lah kalau macam tu I buat. Dah tak tempat apa, berapa harga semua dalam tu, berapa lama semua dah dalam tu, result dia apa semua dalam tu. Jadi dah complete. Okay, tu sales datang pada you. Okay. Okay, thank you. So, Puan Zalina Ujang, ada soalan last. Okay, kita tinggal lagi 6 minit. Masa dia tak ada lagi kot, saya dengar je. Okay, so no worries Puan Zalina, kita ada record video ni, nanti Puan Zalina boleh dengar sambil memasak. Alright, saya sarankan sebab apa tahu? Saya nak you guys tahu waktu gaji korang. Semua dah tahu seminit berapa kan? Kat sinilah yang you akan multitasking. Alright. Kadang-kadang mertua I pun pelik. Kenapa Hakim pergi tandas buat telefon? I pasang motivational video dalam tandas. I pasang lagu dalam tandas. Sebab I tahu I kena cool down. I nak ada dengan music. I dengar waktu dalam tandas. Sebab bila I keluar tandas, I dah nak solat, nak fikir kerja, nak contact D, nak bagi ikan makan, nak hantar budak. Dah tak sempat. And waktu paling bernilai yang I rasa adalah waktu I dalam kereta. Siapa nak tahu kenapa? Sebab masa tu kita podcast. Drive, kita boleh dengar semua. Podcast. Betul. I drive, hantar anak atau pergi beli sarapan. Dalam masa sama, I cocok earphone untuk dengar podcast, dengar motivational video, dengar pembelajaran, dengar ceramah. Dalam masa sama, tangan lagi sebelah, I pegang Tasbih. I dapat buat 3 perkara serentak. Itu yang I rasa paling bagus. Kadang-kadang, to be frank, I pernah buat apa tahu? Tak sempat lagi ni nak zikir hari ni. Sebab kita dah ada set amalan kita. Petang ni, pergi drive. Pergilah pusing setialam, sampai habis tasbih baru balik. Kita buat macam tu. Sebab kita dah tahu benda tu rutin. Aku stres hari ni kat rumah, nak kena keluar ni. Tapi drive nak cari ketenangan, nak tengok apa dah jadi kat sini, apa dah jadi kat sana. Kita nak tengok something. Tapi tangan pegang earphone masuk telinga. Alright? Sebab benda tu rutin. So Puan Zalina, kalau you memasak, ni dah belilah. Saya pun dah standby earphone. Alright? So beli baru. Sebab kenapa? Saya takut earphone ni rosak. Sebab kalau rosak, saya nak beli ambil masa 2 hari delivery, saya dah rugi rutin saya. Saya dah standby, tak buka lagi plastik. Ada dalam plastik lagi. Alright? Kalau ni rosak je, buang, terus ambil yang ni. In fact, kita memang standby earphone, earbud, kadang-kadang 2 set baru. Alright? So, kat sini I nak you start multitasking. Macam D pun, D dah start. Pagi-pagi je D, mana motivational video? Kan ni kan? Alright? Cuma baru ni I hantar video lawak. Right? Sebab kadang-kadang kalau I stress pagi, I tengok
I tengok lawak-lawak dulu. Stand up comedy, I nak cool down, baru I start program I. Okay? Puan Zalina, no worries. Kita bantu you. Alright. Sebab apa tahu? Nampak saya risau Puan Zalina tak dapat. Sebab tu saya fikir macam mana I boleh innovate sesi ni. Puan Zalina, saya nak you faham, you tak menyusahkan. You tak membebankan. Sebab I tahu you fikir benda tu. Kau susahkan dia orang. Tak. You tak susahkan. Alright. Mata saya melihat perspektif penambahbaikan. Kalau you tak dapat benda tu, saya rasa bersalah. Alright. Bukan you yang patut rasa bersalah. Saya yang patut rasa bersalah. Alright. Sebab tu, saya nak you sebagai usahawan dengar sini elok. Kalau proses kerja you sekarang masih sama dengan 7 tahun lepas, you tak bagus. Alright. You tak tambah baik. Alright. Sebab tu, I tegur semua staff I. Cik Kimi, saya tak biasa macam ni. Ya, you kerja dengan I, you kena ubah diri you. Tambah baik. Bukan tambah buruk. Dan ramai orang keluar syarikat I sebab rasa tak boleh tambah baik. Right? Sebab kenapa? Culture kita selesa. Faham Faham. Lain. Okay. So ada dengar muzik ke? Ada. I pun tak tahu siapa yang hidupkan muzik ni. Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So sebab dah tepat pukul 11.30. So I kena tamatkan sesi ni. Bagus juga ada timer macam ni. Okay. So I wish you guys dapat belajar banyak perkara dan I nak you guys terus belajar. Alright. Puan Zalina, sorry nanti. Kimi. Yep. Kimi, tomorrow you free ke nak one-to-one dengan you? Since program cancel. I akan tengok balik sebab sebenarnya kita dah fulfill jadual kita sedikit. Okay. Nanti kita akan come back balik. Video record ni letak dekat mana? Dalam grup nanti kita akan update dalam YouTube dulu dan kemudian kita akan letak dalam grup. Nanti semua boleh tengok balik. Tapi tengok waktu memasak, waktu drive, waktu dalam tandas ke. Jangan tengok waktu buat kerja. Cuba I nak you utilize waktu ni betul-betul. Tengah masak, cakap dengan husband. Jangan kacau I tak dengar. Cucuk earphone. Dengar benda ni. Okay? Alright, itu saja. Ladies, I wish to see you insyaAllah dalam one-to-one session very soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau esok Kimi free pun saya nak one-to-one esok juga. Nanti saya update pada Puan. Okay guys. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam.